Saya Muhammad Hanafi bin Sembak. Saya mengajar di Sekolah Menengah Al-Waqar dalam subjek fizik. Okey, hari ini kita akan belajar topik daya dan tekanan. Sebelum kita mulakan tajuk ni, cikgu akan buat satu aktiviti yang berkaitan dengan topik yang cikgu ajar pada pagi ini. Okey, apa yang kamu nampak di depan tu? Belon. Belon dan paku. Okey, cikgu nak seorang pelajar meniup belon ni. Okey, siapa boleh? Okey. Okey, tiup sehingga besarlah. Okey, sementara kita menunggu kawan kamu meniup belon. Mari kita lengkap. Semua nampak ah? Satu belon dan satu paku. Yang pertama cikgu akan cucuk di bahagian kepala, ya, kepala paku ni. Okey. So tak ada apa-apa kan? Okey, kalau cikgu tukar dengan bahagian tajam ni. Okey, kita akan lihat apa yang berlaku. Kamu nampak apa yang berlaku? Belon meletup. Okey, kenapa belon tu jadi pecah? Okey, Hanum boleh jawab? Bahagian kepala paku mempunyai luas permukaan yang lebih besar, maka tekanan kepada belon kecil. Manakala bahagian ekor paku mempunyai luas permukaan yang lebih kecil, memberi tekanan yang lebih besar kepada belon. Terima kasih. Sebenarnya dia berkaitan kepada luas permukaan. Jadi pada bahagian paku yang kecil ni, dia luas permukaan dia kecil. So bila permukaan dia kecil, dia akan memberi tekanan yang besar. Jadi menyebabkan belon itu pecah. Jadi kita teruskan kita punya pelajaran kita. Tekanan. Okey, definisi bagi tekanan iaitu daya yang bertindak secara normal ke atas satu unit luas. Formula bagi daya iaitu P sama dengan F per A. Okey, apa dia F? F daya, A luas permukaan. Okey. So unit bagi daya itu Newton, Nm negatif 2 ataupun Pascal. Sila buka muka surat 86. Itu 3.1 tekanan. Cikgu nak seorang tolong baca. Seorang pelajar. Okey, sila Alif. Rajah A, tekankan sebatang paku tekan ke dalam sekeping papan. Rajah B, tekankan sekeping duit siling ke dalam sekeping papan. Anda dapat menekan sebatang paku tekan ke dalam sekeping papan. Mengapakah anda tidak dapat menekan sekeping duit siling ke dalam sekeping papan walaupun anda menggunakan daya yang sama? Adalah lebih mudah untuk berjalan di atas padang dengan memakai kasut sukan berbanding dengan kasut tumit tinggi. Tumit yang tirus pada kasut tumit tinggi mungkin terbenam ke dalam tanah yang lembut. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa kesan suatu daya yang bertindak ke atas suatu permukaan bergantung kepada keluasan permukaan daya itu dikenakan. Terima kasih Alif. Sila duduk. Apa yang dibaca oleh kawan kamu tadi, ini menunjukkan bahawa tekanan yang dihasilkan pada paku tekan tu, dia menghasilkan permukaan yang kecil. Manakala untuk yang duit siling tu menghasilkan permukaan yang besar. Jadi dia sukar untuk masuk ke dalam kayu. Bagi menjelaskan konsep tekanan ni, kita akan melakukan beberapa aktiviti. So cikgu akan pecah kamu kepada beberapa kumpulan lah. So cikgu ingat kumpulan yang paling sesuai 4 sajalah. Kamu boleh bergerak kepada kumpulan masing-masing. Lagi cikgu nak minta wakil kumpulan ataupun ketua kumpulan untuk mengambil alat radah di hadapan. Kita tunggu cikgu panggil. Okey, kumpulan 1. Okey, boleh ambil alat radah. Okey, kumpulan 2. Kumpulan 3. Kumpulan 4.
Satu lagi, ketua kumpulan cikgu nak ambil satu kaki retok. Okey, kumpulan 2. Kumpulan 3. Okey, kumpulan 4. Cuma cikgu nak kamu semak sekali lagi. Pastikan kamu ada yang pertama tanah liat, paku, pemberat, kaki retok. Yang kelima penyepit kayu bersama salur kaca. Dan yang keenam straw yang cikgu dah potong sepanjang 5 cm. Semua cukup? Okey, kalau semua dah cukup, kita akan mulakan aktiviti kita. Tu bagi dia suki pak sama dia. Okey, so kamu nampak dia punya perbezaan ini, kedalaman ni. Bila beban bertambah, so dia makin dalam tu lah. Kena tekan. Buat yang level dulu. Dalam PDP hari ini, saya telah menggunakan kaedah inquiry penemuan. Okay, daripada inquiry penemuan ni, mana pelajar dia boleh ingat sebab dia buat daripada kosong, dia cuba sehingga dia dapat hasilnya. Jadi bila dia dapat sendiri hasilnya, jadi dia akan ingat lebih lama lah. Itu saya menggunakan kaedah inquiry penemuan tu dalam topik saya pada pagi ni. Kamu dah selesai membuat aktiviti. Itu aktiviti yang pertama kita buat tadi untuk mengkaji hubungan daya dengan tekanan. Okay, sekarang kita nak bincang hasil pemerhatian daripada aktiviti yang kita buat. Okey, untuk pemerhatian yang pertama, Masita sila jawab. Kedalaman paku A kurang dalam berbanding paku B. Betul. Kita terus kepada pemerhatian yang kedua. Amirul boleh? Beban A lebih kecil berbanding beban B. Terima kasih. Okey, pemerhatian yang ketiga. Amirul. Beban adalah menunjukkan satu daya. Betul. Untuk pemerhatian yang keempat, Syakir. Kedalaman paku menunjukkan tekanan. Terima kasih. Okey, jadi kita dapat buat satu kesimpulan daripada aktiviti ini. Siapa boleh bagi satu kesimpulan daripada aktiviti ini? Syairah boleh. Semakin besar daya, semakin besar tekanan. Terima kasih. Okey, betul tu. Daripada aktiviti tadi, so kita dapat buat satu rumusan, iaitu eksperimen uji kaji tadi mengkaji hubungan di antara daya dan tekanan. Kita dapati bila beban yang berbeza, kedalaman juga akan berbeza. Mana beban yang besar, kedalaman dia lebih tinggi ataupun lebih dalam. Jadi kita buat satu rumusan, itu kedalaman penembusan berkadar terus dengan daya, maka tekanan berkadar terus dengan daya. Habis aktiviti kita yang pertama, melengkapkan lagi kita akan buat satu lagi aktiviti yang berkaitan dengan tekanan. Okey, untuk aktiviti yang kedua, cikgu bagi lembaran yang baru. Ni 3. Sama. Nak kaca sebab bagaimana? Aktiviti yang kedua, bahan-bahan masih sama, tak ada perubahan. Cuma yang kedua ni kita nak kaji hubungan di antara tekanan dengan luas permukaan. Okey, ada apa masalah? Kalau tak ada, boleh mula aktiviti sekarang.
Baiklah, cikgu nak ucap tahniah pada kamu semua kerana telah menguasai hasil pembelajaran pada hari ini. Okay, sebagai pengukuhan, cikgu nak kamu buat tugasan pada buku kerja, muka surat 93. Cikgu harap kamu balik buat di rumah. Okeylah, monitor ketua darjah. On. Terima kasih, cikgu. Pada saya sebab saya nak pelajar tu lepas habis topik kadang dia lupa. Tapi bila dia buat sendiri daripada dia kita bahan yang dia buat tu sehingga dia dapat hasil. Jadi dengan cara demikian dia akan ingatlah. Dan jadi mudah tak mudah lupalah. Kerana daripada pengalaman dia sendiri dia buat, bukan daripada teori yang kita sampaikan saja.